Hai, Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Dan kami harap anda semua yang sedang menonton ni sehat-sehat dan segar sentiasa. Okey. So kita berjumpa lagi di episod yang ke-10. Ini adalah episod yang terakhir untuk siri pertama asas belajar keyboard ini. So baiklah, untuk episod pertama kita dah belajar tentang apa itu keyboard yang saya dah terangkan kepada anda semua. Ingat lagi tak? So dalam episod yang kedua saya telah terangkan kepada anda iaitu bermain keyboard secara asasnya. Untuk episod yang ketiga kita dah masuk kepada topik teknik jari dan juga posture. So jangan ketinggalan sebab itu ada 3 video terawal yang anda perlu kuasai dulu sebab itu basic. So seterusnya kita masuk kepada episod yang lebih intermediate iaitu scale. Episod kelima kita masuk chords. Dan keenam, panduan untuk membeli keyboard. So, pada episod ketujuh, kita ingat balik, kita rewind balik, refresh balik. Pada episod ketujuh, kita dah masuk kepada topik rhythms and notes. Di episod ke-8, kita dah bincangkan tentang interval, fingering. Di episod yang ke-9, kita masuk tentang bermain sebagai band, key signature dan juga episod yang ke-10 ini, kita nak ceritakan satu topik baru tentang Circle of Fifth. Untuk episod yang ke-10 ini, topik tentang Circle of Fifth ini, dia memerlukan pemahaman tentang seluruh topik yang kita dah rangkumkan daripada episod 1 sampai ke-9 tu tadi. So, maknanya anda dah perlulah untuk menguasai tentang scale, tentang chords, tentang interval, tentang key signature, untuk anda faham dan jelas tentang Circle of Fifth ini. Circle of Fifth, okey, satu bulatan besar yang ada 12 senggat yang untuk pemahaman anda sebagai key signature anda. So ini guide untuk anda tahu dan faham macam mana nak menggunakan key signature secara total dalam 12 key, 12 tone piano. So yang pertama yang anda kena faham adalah C. C tak ada sharp dan tak ada flat. So dia tak ada accidental hitam sama sekali, dia tak ada sebarang hitam senggat 3 ataupun senggat 2. So semuanya dimainkan daripada C sampai ke C, semuanya key putih sajalah. So selepas daripada key C tu, kita akan balik pada key G, D, A, E dan so on sampailah balik kepada key yang ke-12 iaitu sendiri iaitu C. So macam mana cara untuk kita mendapatkan sharp dan juga flat dalam key tersebut? Ini kiraan dia. Kiraan dia, anda kena kira 5 daripada key yang pertama iaitu key C contohnya. C, D, E, F, G. So bila dapat key G, G itu adalah G major. Untuk mendapatkan accidental dia, anda kena step down satu key daripada key itu sendiri. So bila sampai kat G, anda step down G. Sebelum G apa? Sebelum G, F. Sebelum G, dia pergi F. Okay, so F tu sendiri adalah sharp dia. So bila kita dapat G, ada F sharp, so dapatlah kita key dia G, A, B, C, D, E, F sharp, G. So untuk D pula, daripada G tu sendiri, G, A, B, C, D. So dah kira ada 2. Sebab tadi yang pertama 1 sharp, bila dah pergi ke 2, dia jadi 2 sharp. So untuk mendapatkan sharp yang kedua daripada D tadi adalah 1 step down ke belakang. Sebelum D adalah C. Okay, sebelum D adalah C. So C sharp. C sharp kita campurkan dengan F sharp tadi. So ada 2, F sharp, C sharp. So dalam key D major ada 2 sharp. 2 sharp tu kita main satu scale penuh D, E. Ini dia F sharp, G, A, B. Ini dia C sharp C sharp, D. So bila kita main Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, Do, Ti, La, So, Fa, Mi, Re, Do, dan so on. So untuk kita implement benda ni, lebih baik kita buat dia secara gambar rajah Okay, secara gambar rajah dia Circle of Fifth kita tulis kat sini. Okay, untuk pemahaman anda, C major tak ada sharp, tak ada flat. So G major kita state kat sini, F sharp.
D major, kita tulis itu ada 2 sharp, F sharp dan juga C sharp. Seterusnya A major, dia ada 3 sharp, iaitu F sharp, C sharp dan G sharp. A major A, B, C, D, E, F sharp, G sharp, A. 1, 2, 3. So ada 3 sharp. Untuk circle yang seterusnya iaitu circle flat. So untuk circle flat, anda kena tahu yang kunci utama dia adalah key F major. Key F major. So scale F major, F, G, A, B flat, C, D, E, F, yang mana ada satu flat tadi. So ingat bila ada satu flat iaitu F major, so bila kita dah faham, kita dah pegang syarat ni, so untuk kita kira key seterusnya dalam flat senang. So untuk kira key yang seterusnya iaitu B flat, kita terus kepada key B flat. Daripada F kita undur, so pergi jumpa B iaitu B flat. So B flat, macam mana kita nak tahu berapa key dia, berapa key flat dia? Dia ada 2 flat sebab kita kira daripada B flat tu sendiri dah flat. Lepas tu satu key ke depan lagi, satu key ke depan daripada key tu sendiri iaitu E. So itu dah E flat. So untuk key B flat, dia ada 2 flat iaitu B flat tu sendiri dan juga E flat. So bila kita main, kita akan jumpa Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Do, Ti, La, So, Fa, Mi, Re, Do. Okay, kita kira sama-sama 1, 2, 1. So mana 1 tadi daripada B flat, kita berakhir dengan B flat. So dikira 1 sebab dalam key rumah yang sama. So E flat adalah flat yang kedua untuk key tersebut. Maka untuk yang ketiga adalah E flat tu sendiri. So sama konsep macam mana kita nak kira B flat tadi. Kita nak kira B flat, kita kira daripada flat tu sendiri dan satu key ke depan dia lagi. So untuk E flat pula sama, kita bawa juga key B flat yang belakang tadi masuk dengan E flat, dah ada 2 flat. E flat dengan B flat. Dan satu lagi, satu key ke depan daripada E tu sendiri iaitu A flat. So ada 3 flat total. Bila ada 3 flat, kita mainkan key E flat tu sendiri. So bermula dengan root dia sendiri. Root dia E flat E flat root dia. So mesti berakhir dengan E flat. So dalam key E flat, scale dia bagi tahu dia dah ada A flat dan juga B flat. So kita mainkan scale dia. Scale dia Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Do, Ti, La, So, Fa, Mi, Re, Do. 1, 2, 3. 1. Implement. So sekarang ni kita nak implement apa yang kita dah belajar tadi di sesi circle of fifth, key sharp dan juga key flat. Kita dah belajar 1 sharp, 2 sharp dan 3 sharp, 1 flat, 2 flat, 3 flat. Okey, cukup setakat 3 flat dan juga 3 sharp dulu. So untuk kita memahami konsep key signature 3 flat dan 3 sharp ni, kita boleh guna dia bila kita implementkan dalam sebarang lagu pun. So kita ambil contoh. Saya bermula dengan sebuah lagu dalam key C. Jadi key C, lagu dia bunyi macam ni. Kalau kita masukkan lagu ni dalam key F, kita tukar key dia. So dia akan jadi so itu ada 1 flat. So bila kita anjak bagi 2 flat, so 2 flat dia akan jadi B flat. Dalam B flat, lagu ni akan bunyi dia begitulah. So daripada key B flat tadi, C balik untuk kita kira sharp. So sekarang ni kita buat analisis lagu sharp.
Ada di sini lagu sharp, kita buat satu sharp G major, melodi yang sama. So satu sharp, dua sharp dalam key D. Dalam key D dua sharp tiga sharp dalam key A A. Okay, guys, so itulah dia bahagian terakhir daripada siri-siri pembelajaran keyboard kita untuk 10 episod ni. So diharap anda semua faham dan mempraktikkan apa yang telah saya cuba sampaikan untuk anda semua. So kunci untuk kejayaan kita adalah latihan yang kerap dan juga strategi yang berkesan untuk mencapai matlamat kita dalam memahirkan permainan keyboard kita. So untuk anda semua, saya nasihatkan anda keraplah praktis, dapatkan tune, dapatkan rhythm dan juga mahirkan penjarian supaya anda biasa. So supaya anda tidak ada masalah untuk mendapatkan notes ataupun mendapatkan bantuan daripada rakan, ataupun anda boleh sarankan rakan untuk belajar keyboard. So begitulah dia bahagian daripada siri yang terakhir ni. So, saya ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton daripada awal sehingga ke akhir. Dan saya harap anda tunggu untuk siri yang kedua nanti. So jangan lupa like dan subscribe dulu page kita The Portage Band. Dan dapatkan maklumat melalui tombol loceng yang anda hit di bawah ini supaya anda tidak akan terlepas sebarang update daripada kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.